Okey, kita dah live sekarang. Hai, Assalamualaikum. Okey korang, hari ni PIK Kampung Hulu Cucur akan menemu bual bicara bersama usahawan muda Cik Soleha. Okey, Cik Soleha, sila perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan dirilah. Nama saya Soleha binti Bukhari, berusia 34 tahun dan masih belum kahwin. Okey, sekarang ni masih lagi bekerja dan saya tinggal di Jalan Bunon 2, Kampung Hulu Cucur. Kau dengar dulu tau. Terus. Hello? Memang dah kuat dah. Hello? Dengar tak suara akak? Okey. Okey, dengar. Okey. Nak kena repeat balik ke? Tak apa. Perlu? Tak apa. Okey. Okey, kita teruskan soalan kedua. Okey. Cik Soleha sekarang ni buat servis apa? Okey, saya menyediakan servis surprise planner lah, delivery surprise. Yang ni saya buat secara part time saja sebab saya masih bekerja sepenuh masa Isnin hingga Jumaat. Tapi memandangkan musim MCO ni, saya bekerja kadang-kadang seminggu sekali saja, so saya boleh kira buat macam full time jugalah. So saya buat surprise planner ni, saya cover area Bang Huris, Bagan Lalang dan Sungai Pelik setakat ni lah sewaktu MCO. Sebelum ni sewaktu tak MCO saya sampai Banting, saya sampai Cyber, Sungai Merap, ni saya sampai. Lepas tu saya ada menyediakan seperti bouquet, hot air balloon ataupun juga gift box. Ataupun kalau ada permintaan daripada customer, dia orang bagi gambar, saya akan cuba buat lah seperti permintaan mereka tu. Okey. Okey, untuk penghantaran COD kan macam area Sungai Pelik, Sungai Pelik dan macam selain area Bang Huris, berapa charge COD dia yang dikenakan? Okey, kalau sekitar kampung saya tak kenakan charge delivery, tapi kalau macam area Batu Dua, Sungai Pelik dan juga Bagan Lalang saya kenakan charge delivery dalam RM5 macam tu. Okey. Okey, soalan seterusnya. Pada tahun bila servis servis bogit ni dijalankan? Okey, sebenarnya benda ni baru saja tahun ni. Kalau ikutkan sebenarnya saya serius dalam buat surprise ni bulan 2. Bulan 1 saya bermula apabila saya cuba membuat satu bukit untuk kawan saya. Saya bagilah pada dia. Lepas tu ada kawan office saya yang nampak, dia minta tolong saya surprisekan suami dia. Saya cakap, saya pernah menolak lah sebab saya cakap saya buat suka-suka. Tapi memandangkan dia macam merayu, tolonglah tak ada orang lain yang boleh buat, saya cubalah buat ikut permintaan dia. Cumanya masa sewaktu saya buat tu, saya membeli barang secara beli terus di kedai, bukan beli bundle macam sekarang kan saya beli bundle di Shopee ke apa kan. Tapi masa tu saya beli di kedai dan harganya tentulah lebih mahal daripada harga kita beli bundle kan. So sejak daripada tu saya buatkan kawan saya tu, lepas tu ada order masuk. Sebenarnya saya tak nak jual tapi kawan-kawan macam bagi cadangan dan paksa sebenarnya. Buat je lah, tak ada masalah sebenarnya. Buat pun benda ni weekend boleh buat sebab benda ni tidak menggunakan barang fresh kan, jadi dia punya ketahanan lagi lama. Itulah permulaannya. Okey, so sekarang ni ramailah permintaan daripada rakan-rakan juga kan? Alhamdulillah ada. Sekarang ni kebanyakannya yang customer saya di kampung dan juga di office. Office saya dekat cyber kan. Jadinya kalau untuk permintaan di office, saya cuma boleh bawakan apabila saya ada jadual kerja. Sebab macam sedia maklum kan sekarang ni kita tak boleh melebihi 10 kilometer kan. Jadi kalau misal kata ada permintaan daripada office, diorang akan minta awal-awal lah sekian hari bulan boleh ke
Dan kalau misal kata kena dengan jadual saya akan buatkan. Macam tu. Okey. Okay, servis yang dilakukan ni secara part time ke full time ah? Saya setakat ni masih lagi part time. Okay, part time. Ha. Okay, untuk next soalan. Okay, bagaimanakah cara pengurusan masa jika buat secara part time? Okey, macam sedia maklum, sekarang ni saya part time, buat part time dapat banyak hari sebab saya bekerja kadang-kadang seminggu hanya sekali sahaja. Paling banyak pun maksimum 2 hari. Jadinya saya ada lebih masa di rumah, work from home lah kan. Jadinya bila lebih banyak masa terluang di rumah, saya ambil order. Tapi andai kata jadual tu berlanggar dengan jadual kerja saya akan cuba pertimbangkan, akan tanya dengan customer, dia boleh tak kalau saya hantar petang? Kebanyakannya diorang okey je, tak ada masalah. Diorang boleh terima kalau saya hantar petang sebab saya bekerja walaupun ada jadual kerja, saya hanya maksimum kerja hanya 4 jam sahaja di office. Jadinya kalau misal kata saya masuk pagi, pukul 8 sampai lebih kurang pukul 12 macam itu, saya dah boleh sign out keluar lah. So petang saya hantar. So far tak ada masalah. Macam itulah. Okay. Untuk mendekor board tu, kiranya untuk rekaan tu kan, berapa masa yang diambil lah untuk nak apa tu, design dekor kan, dekor. untuk nak dekor tu. Okey, dia bergantung pada jenis-jenis hadiah ataupun gift yang orang order. Paling lama adalah hot air balloon. Hot air balloon tu yang macam kita hot air tu yang ada balloon, betul ada bekas tu kan. Yang tu dia mungkin dalam 2 jam kalau kita kira masa daripada kita buat stiker dia. Sebab stiker yang nama-nama tu saya buat sendiri. Saya ada mesin cutting dia. Mesin cutting dia saya ada sendiri. Yang tu pun saya laburkan duit juga. Memula macam tak serius kan, tapi tiba-tiba Mesin ni kan, mesin Cameo betul. Betul mesin Cameo. Tahu saya tengok pun mesin tu pun mahal juga nak buat, nak beli. Nak belilah untuk ni kan. Mesin tu dalam around 1,000 lebih macam tu. Dia punya mesin. Lepas tu saya menggunakan dia punya paper sticker tu, saya pernah guna yang macam bukan original punya stiker. Jadi bila saya potong tu dia macam susah nak kopik, dia melekat. Jadinya saya bertukar kepada yang original. Dia mahal sikit lah. Tapi so far dengan adanya mesin tu, ada juga yang surprise planner lain yang order stiker dengan saya. Tu pun ada. Jadi macam saya cakap tadi, kalau kita buat yang hot air balloon tu, kita buat daripada potong stiker. Lepas tu bila kita dah potong stiker tu, kita akan kopik satu-satu ikut huruf-huruf tu kan. Lepas tu kita akan tampal dengan transfer tape. Transfer tape tu tujuannya untuk kita memindahkan tulisan daripada stiker tadi tu, kita transferkan pada tape tu untuk kita lekatkan pada balon. Itu baru proses balon. Kalau yang macam tadi saya cakap, hot air balloon tu macam yang kat belakang ni, ini adalah cantik yang ni ini adalah balon untuk hot air balloon. Dia dalamnya ada isi balon-balon. Dia asalnya dia punya balon tu asalnya besar dia gini je. Kalau boleh tengok besar dia segini je. Dia kecil je sebenarnya. Kecil je. Okey. Di plastik ke? Lepas tu yang ni yang besar ni kita kena tiup dan masukkan balon. Balon tu kena dimasukkan sebelum dia mengembang lah. Kita masukkan dan lepas tiup tu kita kena ikat. Lepas tu Kita kiranya macam Encik Soleha tiup ke atau ada alat dia? Saya tunjuk sini alat saya yang saya guna. Ni dia. Ini dulu saya guna pump. Asalnya mula-mula dulu saya guna pump ni. Tapi dulu masa mula-mula tu guna agak penat. Tangan kena pegang balon ni, kena pegang dia punya kita kena pump sebabnya bila kita pump lama-lama, pump ni akan rasa panas. Betul. Pump ni akan jadi panas sebab mungkin geseran daripada nak masukkan udara tu kan dia akan panas. Even kalau kita guna mesin ni pun kalau kita pump dia akan panas. Tapi taklah panas macam kita boleh melecur, cuma dia rasa panas lah. Bila guna ni agak susah sebabnya bila kita pump udara ke dalam balon tu tak sekata. Jadi balon tu kadang-kadang kepala dia macam bonjol lagi sebelah. Yang sini bonjol sikit, yang ni bonjol lebih. Dia punya dia punya tebaran udara tu tak sama.
Jadi tu saya beli mesin ni rasanya kalau beli dekat Shopee dia tak mahal. Dalam 30 lebih rasanya. Cuma kalau beli kat luar tu dalam 60-70 orang jual. Macam tu lah yang saya nampak. Lepas tu saya sambung lagi yang tadi saya cakap buat hot air balloon tu. Lepas tiup belon kita kena hias dalam kotak. Contohnya kalau dia nak coklat, kita ikat satu-satu genggam, lepas tu kita cucuk-cucuk, lepas tu barulah kita letak belon dan langkah terakhir adalah letak tali untuk buat macam hot air balloon tu. Bagi Kalau ikat lah. Kuat lah. Ya, betul. Dia kena ikat dan juga jangan lupa seletip dekat tepi dia tu. Sebab dulu masa mula-mula buat benda ni, saya tak seletip tau. Pernah ada insiden di mana bila kita hantar pada customer, dia punya tali tu dah jatuh. Tapi boleh betulkan, cuma rasa macam bila kita nak bagi tu jatuh kan. Jadi macam tak sesuai, tak cantik lah macam tu. Okay, untuk next soalan. Okay, berapakah range harga bagi servis surprise delivery yang dilakukan? Okay, kalau range harga lebih kurang saya bermula daripada RM30, produk saya lah RM30 dan ke atas. Kadang-kadang diorang nak minta yang paling murah, diorang boleh minta RM30 lah. Kalau 30 tu kalau tak silap saya macam bouquet. Kalau yang macam ada stiker belon tu RM35, bermula RM35, tapi dia punya belon kecil sajalah. Macam Saiz dia? Comel je. Tapi nanti dapat stiker lah. Ada stiker, tapi dia stiker dia cuma paling muat-muat kan. Happy birthday, lepas tu nama bawah tu. Dia tak boleh. Lepas tu ada coklat ke? Ada coklat. Dia macam ada, saya pun tak ada produk tu sekarang. Dia ada coklat dengan ada bucket dia. Boleh tengok kat IG saya lah. Situ banyak. Dia punya Nanti kita orang tunjuk sekali lah kat dalam live ni. Nanti Cik Soleha boleh explain lah benda tu. Boleh, tak ada masalah. Kena scroll buka sekarang. Okay, kita buka lah IG sekarang. Sekejap. Kita buka ke IG. Okay, kita buka ke IG Bun and Balloon. Betul. Okay. Inilah kita dia. tengok yang ni lah, yang latest punya. Boleh. Semalam. Ya, betul. Okay, semalam yang kecil tu yang warna merah 2 dengan biru 1 tu. Yang macam itulah, dia ada bekas. Yang tu RM30 ya? Yang ni, yang orang ni minta dia RM50 sebabnya banyak sikit coklat dia. Tapi desainnya lebih kurang, dia ada 2 jenis. Yang ni mini bucket size L. Yang murah sikit tu mini bucket size S. Dia kecil sikit, dia punya bilangan coklatnya sikit. Tapi kalau scroll bawah-bawah nampak lah. Okay, Ira kena buka yang besar. Yang besar mana? Tak, kiranya yang keluar je, back. Yang ni ke? Yang ni, yang ni balon saja. Ini balon saja. Ada juga yang order balon saja. Oh yelah, tempahan untuk belon dengan stiker kan, kalau ada orang nak tempah lah. Yang ni? Kadang dia order stiker saja, ada yang nak belon sekali. Okay. Tekan ni dia nanti. Okay, yang ni berapa harga dia? Okay, kalau yang macam tu, kalau tak silap saya, yang ni custom tau. Dia punya customer dia asalnya dia nampak yang buah saja. Tapi dia cakap dia nak tambah coklat. Jadi saya anggarkan lebih kurang 120. Okay. Yelah. Kalau buah saja 100 saja. Kalau dia ada 2 jenis, satu coklat, satu buah. Buah 100, coklat tu 100. Okay, ni yang size S dia. Yang ni size L. Oh, L. Yang ni 50. Siap dapat free itulah wish card sekali. Saya kalau wish card tu saya print out dia punya ucapan. Okay. Sebab kadang-kadang ada yang panjang sikit, saya tulisan tidaklah lawa. Jadi better saya print. Itulah. Tapi lagi print lagi cantik lah design-design dia kan. Betul. Okay. Habis yang coklat ni kita boleh pilih lah nak coklat jenis apa. Kalau macam yang saya dah tetapkan harga macam ni, itulah coklatnya. Tapi kalau misal kata kadang-kadang customer dia custom, dia minta
dia nak design macam ni tapi dia nak coklat Cadbury je semua pun boleh. Tapi nanti saya akan kira semula lah costing dia. Tapi biasanya diorang okey je, cuma diorang nak design macam ni tukar coklat pun boleh. Kita buat dia. Orang customer boleh pilih. Yelah nak jenis coklat apa kan. Kadang-kadang dia ada allergic, dia tak boleh makan yang berkacang. Jadi dia akan bagi tahu siap-siap. Okay. Ya. Next. Yang ni berapa pula harga? Yang ni semalam saya baru buat sebab yang sebelum ni saya ada buat saiz besar tapi orang yang minta tu dia nak jimat sikit kan. Dia kata tak apa, saya buatkan bajet 40. Ada lagi coklat belakang belon dengan kad tu sebab kad tu besar kan. Ni jenis yang bajet lah. Ni yang mini. Yang ni yang RM30 ni. RM30 dalam 10 pieces mini Cadbury macam tu. Kad memang saya bagi semua. Tak ada masalah. Cantik. Okay. Ni yang sama juga tadi RM50. Okay, yang besar ni macam special sikit. Yang ni pun sebenarnya asalnya saya tak buat tapi ada orang permintaan orang dia nak nombor 2. Maksudnya dua jenis nombor dan juga isi. Saya anggarkan dengan dia 70-80 bila saya buat calculation 80. Jadi saya gabungkan 80 dengan bilangan coklat dia dengan bekasnya dengan foilnya. Masa yang beli foil ni sekarang ni kedai tak buka kan. Jadi saya terpaksa order dengan seller, kita minta dia hantar pakai Grab ke office lah. Masa tu saya ada kerja kan, dia minta hantar office. Yang ni sebenarnya hari bapa ada perfume dengan Nescafe. Orang tu minta macam tu, saya buatkan. Okay. Barang tu dia bagi ke ataupun yang Cik Soleha yang tu? beli? Kalau yang macam ni sebab orang tu tak ada kat sini kan. Saya beli. Lepas tu saya charge lah sekali dengan bouquet dengan dia punya Nescafe tu. Tapi ada juga orang yang datang tu untuk dekor sahaja. Pun ada juga. Dia orang bagi handphone. Diorang bagi macam barang-barang lah kan. Gitar pun ada. Gitar tu saya tak boleh okay. Bawakan sekali je nanti masa hadiah tu. Kalau macam tu berapa ya upah untuk mendekor tu? Kalau misal kata hot air balloon tu upah dekor saja termasuk dengan barang-barang tu lebih kurang 70-80 bergantung pada saiz dia besar ke ataupun kecil. Sebabnya kalau macam balloon sahaja saya jual, balloon yang siap nama tu RM20. Upah saya biasanya saya ambil dalam 30 ke 40 macam tu sebab complicated kan, depends pada besar bekas tu. Lepas tu saya akan charge juga harga bekas. Kalau bekas tu lebih besar mungkin lebih mahal lah, dan juga kalau bila bekas besar saya akan gunakan belon yang lagi besar. Kalau misal sebabnya kalau kita nampak macam kat gambar ni kan, belon dia mesti lebih besar daripada kotak tu. Baru cantik. Kalau misal kata belon tu kecil daripada kotak tu ataupun lebih kurang sama, dia tak macam tak nampak kepala tu kembang. Jadi macam tak cantik. Macam tu lah. Yelah design ni comel, saya suka. Macam unicorn. Yang ni saya panggil design unicorn. Jadi dia punya yang pillar yang macam tisu tu saya buat double. Ada 2 color. Jadi yang tu mahal sikit lah. Warna belon yang tu pun mahal sikit sebab jenis belon dia orang panggil warna pastel kan. Kalau kita beli kat kedai dia punya harga mahal sikit. Jadi saya jual mahal sikit lah dalam 120 macam tu. Kalau normal biasa 100 je macam design macam ni. Tapi sebab customer request nak color pastel, buat double filler, buat guna belon tu, saya charge 120. Yelah berbaloi lah dengan hasil dia kan. Alhamdulillah. Masih belajar Lawa lagi sebab tu sebenarnya. lah ramai orang suka. Yang ni pun orangnya request. Ni coklat 100 juga. Belon dalam tu boleh pilih, tak kisah nak color apa. Cumanya kalau sebagai saya yang buat ni, saya akan nasihatkan jangan menggunakan warna hitam lah. Sebab stiker kan warna hitam. Jadi bila belon dalam pun warna hitam, tulisan tu tenggelam. Yelah kena ada kontras sikit kan, kena main-main colour. Okay, yang ni mesti untuk hari ibu ni. Yang ni ya betul hari ibu. Betul. Sebelum tu saya pernah buat juga yang ni sebab memang biasanya orang tanya saya kalau nak bagi mak-mak ni nak bagi apa. So saya cadangkan sama ada bukit rempah ataupun basket rempah. Lebih kurang je sebenarnya tapi lagi cantik bukit lah sebenarnya. Kalau yang macam ni saya jual lebih kurang 80. Dia besar ni yang 80. Cantik.
Cantik, kemas, tersusun. Alhamdulillah. Masih belajar lagi sebenarnya Akak, masih belajar tengok TikTok, tengok YouTube. Mana-mana ada ilmu tu kita ambil lah sebab kita pun Mm-mm. part time sambil-sambil Yang ni? belajar lagi. Yang ni Lampu. kalau seingat saya yang ni dalam RM73 siap semua. Ada gambar 3 keping dengan lampu. Dengan Wow, saya cantik. yang belon kecil tu. Ini Tu print ke atau apa? Polaroid. Polaroid. Kalau ikutkan saya print, tapi saya print dekat photo paper yang glossy tu. Oh, yelah. Ya. Jadi macam gambar lah. Lawa lah. Guna Alhamdulillah. glossy paper tu. Ya, betul. Kalau yang macam ni, ada tak orang buat permintaan apa ni? Hantar delivery yang jauh-jauh. Sebab yelah kotak kan. Mana melalui pos ke, ada ke? Setakat ni saya tak buat lagi. Sebenarnya ada terfikir juga nak punya jual stiker dengan box lah ni kan. Hantar kat Shopee dah create, dah memang ada pun account tu. Cumanya sebab kita part time kan tak sempat. Kadang-kadang kalau orang order pun tak terbuat, takut dah pula kan bila kita buat kat Shopee. Nanti kan lambat pula sebab kita bekerja. Jadinya masa ni saya tak berani dulu. Tak Yelah. iklan daripada Shopee. Tapi sebenarnya kalau Sebab, yang produk macam ni mudah sikit nak hantar. Sebab dia tinggal kalau range macam ni berapa pula? macam mana? Harga dia. Harga tadi saya cakap 73. Siap semula dengan lampu. Ya. Oh, dengan LED sekali lah. Ya, betul. Ini Gambar lawa saya lah. gantung macam tu. Okay, nak next soalan tak? Okay, next soalan. Okay, untuk next soalan pula. Okay, apakah manfaat sepanjang servis atau bisnes yang dilakukan? Contoh berkenalan dengan customer baru ke, ilmu baru ke? Okey, sepanjang akak buat benda ni sebenarnya banyak tau sebenarnya manfaat akak dapat. Akak nama je orang kampung sini tapi kadang-kadang kenal muka tapi rumah tak tahu. Jadinya bila akak buat macam ni, akak kenal lagi ramai orang, kenal tahu rumah mana, tahu jalan mana. Even kalau misalnya kata kat kampung pun akak minta location tau. Sebab rumah kampung sebenarnya lagi susah nak cari daripada rumah macam rumah Betul. Location tak jumpa. Rumah kampung ni depan sikit kak, depan sikit nampak tak warna. Tak ada number kan? Dia lain dengan rumah taman. Betul. Lepas tu lagi akak dapat jana lebih pendapatan lah. Sebelum ni akak kan kerja full time kan. Full time still masih dapat gaji full. Cumanya bila ada pendapatan sampingan ni, kita kadang-kadang tak usik pun duit gaji yang kerja, kita gunakan duit yang ni. Lepas tu bagi akak buat benda ni sebab orang yang kawan-kawan akak ni tahu karakter akak macam jenis yang happy go lucky. Jadi bila buat benda ni akak rasa macam seronok dapat sampaikan hajat orang, dapat buat orang gembira. Macam tu lah. Lepas tu kadang-kadang kita ni sampaikan hajat customer yang daripada luar kawasan. Akak dapat customer daripada Kedah, daripada Perak. Diorang order je lah sebab mungkin dia tengok hashtag yang akak letak kan. Jadi hubungi dan minta hantar pada orang yang kat sini lah. Lepas tu akak dapat banyak benda baru lah daripada macam akak cakap tadi. Akak belajar daripada YouTube, mungkin Facebook. Kadang-kadang tengok TikTok pun ada juga akaun akak ni tapi tengok macam tutorial je lah. Kebanyakan yang tutorial datang daripada TikTok. So kalau bagi akak benda-benda ni kalau kita salah guna bendanya jadi buruk. Kalau benda yang baik kita ambil. Macam tu. Betul, ilmu juga kan. Ya. Okay, kalau macam untuk income sebulan kan, berapa anggaran income untuk bisnes ni saja? Akak kalau sebenarnya akak tak boleh nak anggarkan sangat tapi kalau misal kata apa yang akak dah buat sepanjang sementara masa MCO ni kadang-kadang dapat juga 1,000, 2,000, 2,000 lebih macam tu untuk itu kita belum tolak lagi kita nak restock balik barang kan. So kalau macam tu lah sebab range harga pun kadang-kadang orang suka yang hot air balloon. Diorang suka benda tu. Jadi kadang-kadang seminggu tu boleh dapat lah juga dalam 500, 600. Lepas tu bila darab dengan 4 minggu adalah juga dapat range tu. Cumanya bila orang nampak dia punya figure besar tapi bila kita nak restock balik kita akan gunakan duit tadi tu
rolling balik. Macam tu. Yelah, dengan barang-barang tu pun mahal juga kan. Dengan modal kita yang guna apa tadi Cameo tu dah berapa ribu, lepas tu dengan mesin pump gas tu. Ya, betul. So kena pandai lah nak manage kan, nak bagikan duit kan, nak buat modal, kita punya duit untung bersih nanti kan. Betul. Lagi? Lagi tak sebelah. Selain tu ada soalan lagi. Okay. Apakah cara? Sekejap. Apakah cara perniagaan semasa lockdown ni? Macam penghantaran tu macam mana? Sebab ramai kena COVID kan. Lockdown ni akak buat macam biasa, order dengan akak macam biasa melalui WhatsApp. Detail semua akak dah siapkan macam form dalam format dalam WhatsApp tu lah. So kalau customer nak tahu harga, dia orang boleh refer pada akak punya WhatsApp lah, sebab akak buat dalam business kan, business account. Jadi kat situ dia boleh tengok katalog dengan harga sekali. Lepas tu akak akan, kalau misalnya kata dia orang dah pilih design, akak akan bagi form dan dia orang akan isi benda tu. Lepas tu delivery macam biasa, cumanya akak lebih mementingkan SOP. Akak akan minta minta customer ni sediakan sediakan meja ataupun kerusi untuk akak letak hadiah. Dan selepas akak letak hadiah tu, akak akan spray dulu. Akak ada bawa macam Dettol punya spray tu. Akak ada order satu barang lagi yang macam sanitizer tu, tapi belum sampai lagi. Nanti yang tu lagi jimat lah, sebab kalau guna spray tu satu botol tu dah berapa kan. Jadinya cara macam ni kita pun untuk keselamatan diri kita dan keselamatan diri customer kita. So kita kena jaga jarak. Akak rekod macam biasa, tak ada masalah. Tapi cuma berjarak sikit lah. Macam tu. Okay. Soalan seterusnya. Macam mana akak dapat idea buat balloon ni buat Untuk servis ni fokuskan, lah. Macam mana nak fokuskan bisnes ni? Okay, dapat idea, lepas tu nak fokus. Okay, mula-mula dapat idea tu macam akak cakap tadi, akak saja-saja sebenarnya, sebab orang kat office tu dia suka bagi hadiah tau. Dia suka, akak selalu kalau time birthday dapat banyak hadiah. Tapi kita ni bila nak reply balik, kita tak tahu nak bagi apa. Jadi akak fikir, takpelah, belilah barang-barang sikit ni, nanti bila dia orang pergi birthday, kita bagi ni je lah. At least kita buat sendiri, kita puas hati kan. Lepas tu, satu tu first time bagi kawan akak, dia steward. Masa tu dia lepas balik daripada fly kan, setelah sekian lama dia tak fly, dia dapat fly. So akak bagilah. Lelaki kan, saja dia bagi, nah aku bagi kau coklat ni. Lepas tu ada orang tu yang kawan-kawan nampak, cubalah yang permulaan yang betul-betul tu, yang bila kawan office akak yang seorang tu yang merayu akak buat untuk suami. Yang tu bila akak buat, tapi masa tu tangan masih keras lagi, tak berapa lawa, tapi puas hatilah buat sendiri kan. Lepas tu akak buat, dia okey, dia puas hati. Lepas tu yang second akak buat yang macam hot air tu untuk birthday mark. Nama tu akak order melalui Shopee. Nama stiker tu akak order melalui Shopee. Tengok makin lama macam boleh juga buat ni. Lepas tu start daripada situlah akak mula ambil order sikit-sikit. Biasanya daripada office. Yang dekat kampung ni akak tak ambil lagi. Tapi memandangkan macam dah banyak permintaan, itulah baru berani. Kena konsisten dan juga macam kita kena limitkan. Kita tak nak macam ambil terlalu banyak, nanti kualiti tak terjaga. Tu kita akan macam tu lah. Yang penting kualiti lah. Yelah. Okey, seterusnya apakah kata-kata semangat untuk usahawan yang lain nak mencubakan diri dalam bidang perniagaan kecil ni? Okey, pendapat akak kan, kata-kata semangat untuk yang baru nak mula ni, kita kena mulakan daripada bawah, slow dulu. Jangan tiba-tiba nak kejar sesuatu tu kita dah aku nak beli ni, sedang tengok dulu macam mana permintaan orang ramai. Janganlah kita belum dah beli macam-macam stok, tapi tiba-tiba tak banyak permintaan, kita yang rugi kan. Lepas tu kita baru nak mula ni, jangan malu nak bertanya. Bertanya tu paling penting. Akak tak tahu, akak cuba tanya, ataupun kalau malu nak tanya, kita tengok refer pada macam medium lain. Google, YouTube, TikTok, banyak dah sekarang itu. Lepas tu kalau misal kata
lepas kita buat, kita bagi customer, ada teguran daripada dia ataupun ada pendapat ke, kita terima. Kalau saya kata macam teguran dia macam tegur kita untuk tambah baik begini, kita terima. Ataupun kalau dia komen begini-begini, kalau saya kata kau sepatutnya buat macam ni lah, kau kena buat helium gas, kau kena ni. Kalau saya kata kita tahu kita punya limit kan, macam akak buat part time, so macam tak sempat. Kita explain dengan dia sebenarnya ada sebenarnya cadangan nak buat yang macam helium gas. Tapi helium gas ni sangat fragile. Kita kena pump daripada balon tu betul-betul sebelum kita delivery pada customer. Jadi agak rumit di situ. Kita ni kadang-kadang rushing nak siapkan kan. Lepas tu yang tu pun kita nak siapkan last minute susah. Akak ada je gas tu sebenarnya sebelum ni. Pernah cuba buat, tapi bila akak tahu limit akak rasa akak tak jual. Tak berani sebabnya pernah jual juga, dia macam senang, helium gas ni senang bila kita dah isi pada balon, dia senang keluar daripada rongga tu, dia dah kurang nak terbang. Macam tu. Sebab tu kalau kita pergi ke kedai-kedai balon, dia akan tanya, nak guna bila ni balon helium ni? Biasanya dia paling lama lebih kurang 2-3 jam lah untuk balon latex. Tapi kalau balon foil tu mungkin lama sikit. Tapi akak tak nak risikokan. So kalau ada orang minta order tu, akak tolak elok-elok. Akak cakap gas pun memang dah tak ada dah, akak dah tak restock dah. Sebab kita risau lah macam tu, gas helium, gas kecil dia pun dalam 100 lebih macam tu. Gas. Berapa masa boleh bertahan lah gas helium tu? Kiranya kalau latex tu dalam 2-3 jam macam akak cakap. Sebab tu kalau pergi kedai, dia akan tanya nak guna bila. Kalau misalnya kata kita order kan, awak buatkan dulu nanti saya ambil. Dia tanya, biasanya dia takkan buatkan dulu. Dia akan tunggu kita sampai kedai baru dibuatkan. Dia pumpkan balon tu. Macam tu. Sebabnya bila dia pump awal dan orang tu sampai lebih kurang lambat sejam, dia punya gas tu dah keluar dah. Dia dah akan tidak terapung lagi. Macam tu. Lepas tu kalau macam balon yang apa tu, hot air balloon tu berapa lama boleh tahan? Sebulan ke berapa bulan? Kalau misalnya kata hot air balloon akak tu, yang tu dia tak menggunakan gas, dia gunakan pump biasa je kan. Kalau kita tahu 2-3 bulan boleh tahan. Sebabnya sampai sekarang balon adik akak tu dia elok lagi. Birthday dia bulan 2 hari tu. Sampai sekarang masih kukuh lagi balon yang luar dia. Yang bahagian dalam tu macam dah sikit lah, dia punya saiznya kurang sikit daripada yang sebelum ni. Tapi dia paling tahan lama. Dalam 3-4 bulan pun boleh, masih bertahan lagi. Lama juga kan? Daripada bulan 2, lepas tu sekarang dah nak masuk bulan 7 kan? 7, alhamdulillah lagi. Nak 5 bulan jugalah. Alhamdulillah. Kawan akak pun sama juga, dia kata balon kau ni takkan berkempis, elok je. Alhamdulillah. Yang dalam sikit lah, dia kurang saiz daripada yang asal lah, itu je. Okay. Kalau ada customer kan, dia kalau ada customer nak beli produk Encik Soleha, dekat media sosial mana? Dekat DM ke, dekat WhatsApp ke? Kat Shopee. Kalau Shopee tak ada, tapi macam dekat IG ni akak ada siapkan link untuk WhatsApp. Facebook diorang boleh DM. Tapi kalau IG ni kadang-kadang macam hari tu awak pun ada DM, akak tak perasan sebab dia tak ada notification. Dia pergi ke request. Akak pun tak tahu macam mana nak setkan benda tu untuk tidak perlu request. Sebabnya kalau yang kita dah jadi friend, dia tak perlu request. Kalau misal kata yang macam baru-baru ni, diorang akan pergi ke request, dan kalau kadang-kadang kalau akak tak sempat, tu 2-3 hari baru perasan tu. Tak perasan kan. Boleh terus WhatsApp akak dekat bio. Dekat bio. Ada link dia, link WhatsApp tu. Okay. Dan kalau dia dah save nombor akak, dia terus boleh tengok katalog harga sekali. Macam tu. Apa nama IG akak? Nama IG. Hot apa tu nak? Hot balloon Bone and Balloons. Hot and balloon. Kalau Facebook pun sama juga? Facebook akak guna akaun personal, Oren Misaki. Okay. Nanti kita orang tag lah. TikTok ada niaga juga tak? Kalau macam posting kat TikTok ke video ke ada? Kalau kat TikTok, akak ada akaun TikTok tapi akak personal je. Sebabnya TikTok tu jarang guna sangat. Macam tengok tutorial orang. Ada orang yang dia memang menjual melalui TikTok. Tapi bagi akak, kalau dia full timer dia boleh. Sebab akak tak berani. Kita part time je.
So akak memang benda tu TikTok tu dah lama dah dari akaun tu memang saja-saja je dulu buat kan. Macam tu. Lagi satu aku nak tambah yang pasal kata-kata semangat tu. Kalau boleh lah kita sebagai penjual ni kita kena perlu jaga adab lah. Walaupun orang tu sangat cerewet ke apa, kita still reply dengan cara yang elok. Kalau dia tak faham sangat, better kita senyap je lah macam tu daripada kita lawan cakap dia kan. Dia orang ni kalau dia tengah marah, dia orang tak ingat apa-apa dah. Tiba-tiba diviralkan kita pula. Macam tu. Maaf pula. Banyak je sebenarnya kalau buat ni cabaran buat belon ni dengan customer yang cerewet, dengan customer yang selalu 24 jam dia nak updatekan kita macam mana. Update kan. Ya. Cerewet tak ada masalah. Mungkin dia dia kalau cerewet detail tak apa. Contohnya saya nak begini. Okey, dia dah tetapkan satu apa. Okey, tak apa. Tapi kalau jenis cerewet yang selalu update kita, okey, pukul 1 pagi still WhatsApp kita, dah tidur ke? Saya punya order macam mana? Ada juga. Ada. Kalau dia tanya kadang-kadang kita ni tengah delivery, tak balas WhatsApp pun. Allah Akbar, kita macam saya dah WhatsApp dah tadi tak balas pun. Ada 2-3 orang lah macam tu. Tapi so far kita handle dengan minta maaf, saya tadi buat delivery sebab saya seorang hari ni. Kita explain dengan dia biar dia faham. Tapi kadang-kadang ada juga jenis yang apa dia repeat juga. Walaupun dia macam tu tapi dia repeat. Cuma dia kadang-kadang kita ni sebagai kadang-kadang sebagai seller, sebagai yang provide benda ni, sebenarnya sebolehnya nak elakkan benda-benda macam ni. Kadang-kadang bila customer ni macam seolah-olah dia seorang je customer kita. Jadinya kalau kita fokus pada yang cerewet macam ni, macam mana pula customer kita yang lain-lain? Diorang dah order awal dah. Ini je last minute tengah malam pukul 1 pagi baru WhatsApp nak esok. Seeloknya baik tolak je lah cakap. Walaupun kita ada masa, walaupun kita ada time, tapi sebab kita tahu perangai dia macam mana, kita tolak cara baik. Cakap lah kita dah full. Kita tak nak lukakan hati dia, kita tak nak dia sedih kan. Dan sambil yang masa yang sama kita bagi option lain. Sebab kat kampung ni ada 2-3 orang juga yang buat. Macam mungkin kalau pihak awak boleh try tanya kawan saya dia specialize dengan strawberry chocolate. Kawan saya tu. So mungkin lepas ni boleh lah cuba try interview dia, tanya dia. Dah saya dah try, pernah bagi kat mak lah. Suka coklat dia. Yang tu best friend akak yang strawberry chocolate tu. Dia memang gunakan fresh flower. Gunakan strawberry yang fresh. Tapi kalau macam sebagai part time ni akak memang buat semua bunga tipu. Sebab tak ada kan nak beli kan. Tak balik kerja dah kedai dah tutup. Tak sempat. Betul. Bunga macam tu pula dia kena simpan dekat dalam peti sejuk ataupun tempat berair. So tak apalah akak rasa memang kita tahu limit kita kan. Kita guna je bunga tipu. Lagipun bunga tipu tahan lama, kita tak ada fikir nak simpan mana. Sebab tu kena kreatif kan bila nak dekor tu. Banyak dia choice lain kita boleh dekor tokok tambah macam tu kan. Betul. Okay, macam kalau customer nak buat tempahan, sekurang-kurangnya berapa jarak nak dapat barang tu, kiranya berapa lama nak order? Kiranya macam esok nak, hari ni order ke ataupun 3 hari sebelum? Sebenarnya seelok-eloknya mana-mana surprise planner pun dia akan, kalau boleh paling lewat pun macam 2 hari awal. Tapi biasanya customer akak ni diorang akan order seminggu awal. Contohnya ada yang sebulan awal pun ada, dia siap bayar lagi pun ada. Tapi kadang-kadang ada jenis customer yang macam bukanlah dia sengaja kan, tiba-tiba baru tahu ni birthday kawan aku yang tu. So dia cuba tanya, kalau misalnya kata ada kekosongan slot, akak boleh buatkan. Tapi kalau memang dah full, so akak akan tolak. Mentah-mentah akak tolak, minta maaf. Kalau dia kata tak boleh selit. Sebab kita tahu limit kita kan, jadi akak akan tolak. Tapi dalam pada kita tolak tu, kadang-kadang walaupun dia dah order 2 hari awal pun, tapi kebetulan tarikh yang dia minta tu dah penuh, akak pun akan tolak juga. Jadi seeloknya seminggu awal pun lagi bagus sebenarnya lah. Sebab benda-benda ni macam akak kan buat stiker sendiri. So proses tu lambat. Bila dia order awal, akak boleh prepare stiker dia siap-siap. So nanti tinggal buat je. Sebabnya kalau misal kata macam tu,
sama ada akak akan bagi option lain. Akak akan bagi nombor phone surprise planner yang lain kat kampung ni, macam Kak Nana ada, yang akak tahulah dengan kawan akak yang Nisa tu, akak akan bagi 2 nombor tu. Sebab contohnya kalau misalnya diorang tak dapat dengan akak, mungkin diorang boleh, mungkin rezeki diorang pula kan. Macam tu. Tapi kadang-kadang bila normally lah situasi macam ni, tiga-tiga semua dah full. Normally lah. Selain itu tak tahu yang buat kat sini. Kalau ada mungkin akak akan bagi juga nombor telefon. Kalau kita kongsi rezeki kan, mungkin hari ni bukan rezeki kita, tapi kita sambil tu kita bantu orang tu untuk dapatkan orang lain pula. Macam tu lah. Nak kata bersaing antara tiga ni, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kalau misalnya kata customer tu rasa yang ni okey, dia akan cari kita yang ni. Kadang-kadang akak pun sendiri macam dengan kawan akak tu, kalau misalnya kata customer ni tak boleh akak buatkan, akak cuba tanya, kau boleh buatkan yang ni tak? Aku bagi nombor telefon dia, nombor telefon kau kat dia. Okey, dia pun sama juga buat benda yang sama. So percayalah rezeki Allah tu luas. Kalau misalnya kata hari ni bukan rezeki kita, mungkin rezeki orang lain. Kongsi benda-benda tu. Taklah kita Yelah, diam. betul. Janganlah gitu. Kita ni sama-sama. Kan kalau emergency tak dapat, tak sempat nak buat kan, ada hal ke boleh pass job dekat member kan. Betul lah. Kita kadang-kadang orang tu pun bukan orang sini, tapi dia macam betul-betul perlukan bantuan kan. So salahnya kita mudahkan dia. Kalau misalnya kata dah tiga-tiga tak dapat, kita tak boleh nak buat apalah kan. Macam tu. Sebab setakat yang MCO ni ramai orang-orang Salak Tinggi yang tanya. Sebelumnya akak ada hantar kan, cumanya bila tinggi akak tak cover waktu MCO ni, akak bagi contact number orang lain. Yang akak dulu pernah, sebelum akak beli mesin kamio tu, akak beli stiker kat kedai tu, dekat Salak Tinggi tu. Tapi sebabnya kadang-kadang bila fikir, takkan semata-mata beli stiker satu kita kena pergi Salak kan. So fikir-fikir try je lah, kalau misalnya kata menjadi bisnes ni menjadilah. Kalau tidak, tak apalah, mesin kamio tu boleh buat macam-macam. Boleh potong paper, boleh potong kulit kan, apa-apa, boleh potong akrilik. Cuma kena pandai je lah. So far okey je, Alhamdulillah. So masih digunakan lagi khidmat kami. Baguslah. Lagi satu, ketika MCO ni perniagaan kurang ke atau makin maju? Akak rasa MCO ni lah paling banyak akak dapat order, sebabnya macam akak cakap, akak bila MCO akak kerja 1 hari je. Jadinya akak ada masa untuk akak ambil order orang. So rasanya MCO ni lah yang banyak akak dapat order. Alhamdulillah. Okay, ada lagi soalan? Soalan last sekali. Apa ni? Sekejap. Apa ni? Pandangan terhadap pusat internet. Pusat internet yang tu Okey, akak sebenarnya tak follow lagi akaun korang, tapi akak ada tengok-tengok. Sebabnya akak rasa usaha korang ni, korang berdua ni patut dipuji, dan kalau boleh dapatkan lagi usahawan-usahawan ke sekitar kampung ni. So sambil-sambil tu boleh perkenalkan servis. Kadang-kadang kita tak tahu kan apa yang diorang jual kat kampung ni, makanan, produk ataupun apa-apalah. Jadinya akak rasa akak sangat bersyukur bila korang minta nak interview akak. Sambil-sambil tu akak boleh kenalkan, dan akak tengok IG pun akak tengok macam ada kelas kelas macam ada penanya buat kat raya hari tu. Ada buat kat raya masa tu. Gunakan ada kelas ICT. Kelas ICT percuma dah untuk weekend, tapi kalau MCO ni kita orang tutup. So kita orang buat promote ke, buat live macam tu lah. Tapi kalau misalnya kata datang MCO, macam program-program macam tu boleh diketengahkan lagi, sebabnya kadang-kadang budak-budak ni dia orang tak didedahkan kan. Jadi bila ada apps yang baru macam Canva, akak pun guna Canva juga, guna alat adik-adik biasa. Sebab senang. Jadi kalau budak-budak ni kita ajar benda-benda macam tu, at least jadi dia punya mungkin kemahiran dia, tingkatkan kemahiran daripada dia orang main game kan. Baik buat benda macam tu. Lepas tu nampak awak buat tutorial cara split screen. Baguslah info-info macam tu, at least benda tu kita boleh refer untuk kesenangan kita. Macam tu. Okey, terima kasih Kak kerana sudi luangkan masa dengan kita mengenai perniagaan akak. Okay. Banyak juga ilmu akak share kat kita orang kan. Mana tahu ada kat ilmu orang lain juga. Soalan pun boleh tengok juga tuntut ilmu yang akak sampaikan. Ada belon foil, ada belon bobo, mana-mana belon boleh. Apa nanti kalau ada soalan lagi boleh tanya akak. Personal pun tak apa.
Okey. Nanti. Terima kasih. Okay lah, itu saja live kita pada petang ini. So next kita akan tumbal untuk ni lah customer yang lain pula, usahawan yang lain pula. Okay Okey, Kak, terima kasih. Selamat petang. Terima kasih Rosa dengan Mirza ya tadi. Ya. Terima kasih Rosa dengan Mirza. Okey, apa-apa nanti kita orang update lah kat Facebook dengan Kita IG. akan take akak. Kita akan take Cik Okey. Soleha. Okay. Terima kasih. 44 minit juga.